Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama Cikgu Asnul. Kali ini kita akan mempelajari matematik tingkatan 4, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Rangkaian dalam teori graf ialah bab baru yang diperkenalkan dalam silibus KSSM. Sebenarnya rangkaian ialah sebahagian dari teori graf. Dalam teori graf, suatu graf ialah satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Jadi sebagai contoh, kita ada beberapa bintik yang dihubungkan oleh garis. Jadi dot hitam yang kita nampak di sini dipanggil sebagai bintik dan garis yang menghubungkan setiap bintik tersebut ialah garis. Jadi inilah yang dipanggil sebagai graf. Okey, sebagai contoh, ini adalah hubungan di antara salah silah keluarga yang boleh juga diklasifikasikan, dikategorikan sebagai graf. Selain daripada itu, contoh laluan penerbangan Malaysian Airlines, iaitu kita lihat di sini laluan penerbangan tersebut menghubungkan beberapa bandar utama di Malaysia. Okey, jadi yang warna biru ni kita nampak ialah laluan penerbangan dan bintik-bintik merah ini ialah bandar yang dihubungkan oleh laluan penerbangan tersebut. Contoh lain, kita ada rangkaian sambungan komputer dan internet. Okey, jadi kita ada modem di sini, kemudian dihubungkan ke internet. Seterusnya ada beberapa peranti yang dihubungkan terus kepada modem. Okey, sama ada dihubungkan melalui secara wayar ataupun nirwaya, iaitu wireless. Apakah graf? Jadi untuk perbincangan yang seterusnya, graf diwakili oleh bucu dan tepi. Seperti yang kita telah pelajari tadi, bintik-bintik ini dipanggil sebagai bucu, manakala garis tersebut akan dipanggil sebagai tepi. Dalam contoh yang telah dibincangkan sebelum tadi, apakah yang dipanggil sebagai bucu dan tepi bagi setiap graf tersebut? Untuk graf salah silah keluarga, bucu mewakili individu seperti datuk, nenek, makcik, ayah, ibu, anak dan lain-lain. Jadi setiap dot pada bucu mewakili individu pada graf salah silah keluarga tersebut. Manakala untuk tepinya pula mewakili hubungan atau talian antara individu dalam setiap generasi. Seterusnya untuk contoh laluan penerbangan, bucu mewakili bandar ataupun destinasi, manakala tepi mewakili kapal terbang yang bergerak di antara dua bandar, iaitu laluan penerbangan tersebut. Untuk rangkaian komputer pula, bucu mewakili peranti, iaitu komputer, modem, telefon pintar, pelayan dan sebagainya. Manakala tepi pula mewakili kabel yang menghubungkan setiap komponen. Baiklah, kita pergi kepada rangkaian. Rangkaian adalah sebahagian daripada graf dan rangkaian juga mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bucu berkait. Ini adalah syarat untuk menjadikannya sebagai rangkaian. Sebagai contoh, kita ada satu graf dan cuba kita zoom in ataupun kita fokuskan pada dua bucu, iaitu bucu A dan bucu B yang dihubungkan oleh satu garis tepi yang dipanggil sebagai tepi. Rangkaian ini mempunyai satu tepi AB yang mengaitkan dua bucu A dan B. Ini adalah sekurang-kurangnya bagi satu rangkaian. Sebagai contoh, kita ada titik ataupun bucu P, Q, R, S dan T, dan kita ada tepi yang menghubungkan beberapa bucu tersebut. Jadi di sini kita ada bilangan bucu sebanyak 5, iaitu
P, Q, R, S dan T. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, P, Q, R, S dan T. Dan bilangan tepi kita ada 4, iaitu PQ, garis PQ. Kemudian kita ada tepi QR, tepi RS dan tepi SQ. Baiklah, graf yang diwakili oleh simbol G sama dengan VE. Okey, sebenarnya V itu mewakili bucu. Okey, dalam bahasa Inggeris V adalah vertex. Jadi simbol V itu digunakan untuk mewakili bucu. Manakala huruf E pula, iaitu tepi, dalam bahasa Inggeris ialah edge. Jadi huruf E digunakan untuk mewakili tepi. Jadi kita ada set bucu V sama dengan V1, V2, V3 sehingga Vn. Maksudnya ini adalah huruf-huruf bagi setiap bucu. Untuk set tepi pula, iaitu E, set E sama dengan pasangan bucu yang menghubungkan dua huruf, iaitu A1, B1, A2, B2 dan seterusnya. Kita lihat contoh. Kita ada bucu A, B, C, D, E dan F dan dihubungkan oleh tepi. Jadi kita nampak di sini ada beberapa tepi dan ada satu bucu terpencil. Jadi untuk satu bucu yang tidak dihubungkan oleh tepi, maka kita panggil dia sebagai bucu terpencil. Persilangan ini bukanlah bucu. Bucu mestilah diwakili oleh simbol dot hitam sebegini. Jadi persilangan antara tepi A, C dan BD bukanlah dipanggil bucu. Contoh yang pertama, tentukan bilangan bucu dan tepi dalam graf tersebut. Seterusnya, nyatakan set bucu dan set tepi. Pertama sekali kita akan senaraikan berapakah bilangan bucu. Bilangan bucu NV, macam kita belajar dalam tajuk set. Jadi bila kita ada set, maksudnya kita akan wakilkan dengan simbol NV. Bilangan bucu V sama dengan 6. Jadi kita dah kira tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan tepi NE sama dengan 6 juga, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi untuk set bucu V sama dengan A, B, C, D, E, F. Jadi kita tengok kat sini A, B, C, D, E, F. Manakala set tepi, iaitu set E, iaitu A, B. Jadi kita akan wakilkan dengan huruf bagi setiap bucu tersebut. A, B maksudnya garis yang menghubungkan antara bucu A dan B. Yang ni A, B. A, C iaitu A ke C. B, C iaitu B ke C. B, D iaitu B ke D. C, D iaitu C ke D. Dan D, E iaitu D ke E. Jadi untuk garis, tak semestinya garis tersebut ialah garis lurus. Boleh juga kita buat garis lengkung. Untuk set tepi, kita juga boleh nyatakan dalam susunan yang berlainan seperti contoh BA. Selagi dia menghubungkan bucu A dan B, jadi kita boleh juga nyatakan bucunya iaitu BA. Jadi bucu BA sama dengan bucu AB. AC kita boleh juga gunakan CA dan seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada konsep darjah. Masih lagi graf yang sama, tapi kita ada tambahan di sini, iaitu kita nampak satu berbentuk bulatan dan satu lagi kita nampak satu lengkung yang menghubungkan bucu A dan B. Bulatan ini kita panggil sebagai gelung dan bilangan tepi untuk gelung ialah 1. Maksudnya kita nampak dia bermula dari bucu E dan berakhir di bucu E juga. Jadi maksudnya bilangan tepinya ialah 1. Manakala pada tepi yang menghubungkan A dan B, kita panggil dia sebagai berbilang tepi kerana kita ada dua garis
ataupun dua tepi yang menghubungkan bucu A dan B. Jadi kalau kita nampak kat sini, kita nampak satu garis lurus yang awal tadi. Kemudian kita ada satu tepi yang baru, iaitu garis lengkung AB. Jadi untuk kes ini kita panggil dia sebagai berbilang tepi. Jadi darjah bagi suatu bucu ialah bilangan tepi yang mengaitkan bucu tersebut dengan bucu yang lain. Jadi maksudnya kita nak tengok bilangan tepi, contohnya sebagai A, AB dan AB, berapakah bilangan tepi yang menghubungkan bucu tersebut dengan bucu yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini, kita ada satu bucu A. Pada bucu A kita nampak ada 3 tepi, iaitu yang pertama AB, yang kedua AB juga, dan yang ketiga ialah AC. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita ada 3 tepi yang menghubungkan dan kita panggil dia sebagai bilangan darjah. Bagi bucu A ialah 3. Untuk bilangan darjah bagi gelung di bucu E juga sama dengan 3. Okey. Untuk gelung, bilangan darjah kita kira pada dua arah yang bertentangan. Okey, untuk yang pertama mengikut arah jam, dan untuk darjah yang kedua lawan arah jam, dan untuk yang darjah yang ketiga iaitu tepi yang menghubungkan E dan D. Jadi kita ada 3 darjah untuk gelung E tersebut. Okey, kita pergi ke bucu A, dan simbol D di sini sebenarnya ialah untuk darjah, ataupun dalam bahasa Inggeris darjah ialah degree. Okey, DA sama dengan 3. Okey, kita dah bincangkan tadi. DA sama dengan 3. DB sama dengan 4. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 4 tepi yang menghubungkan bucu B, iaitu yang pertama BA, BA, BD dan BC. Seterusnya DC sama dengan 3, DD sama dengan 3, DE sama dengan 3, dan DF sama dengan 0. Untuk bucu terpencil, darjahnya ialah 0. Maksudnya tiada tepi yang menghubungkan bucu terpencil tersebut dengan bucu yang lain. Jadi darjahnya ialah 0. Jadi kita akan tulis 0 je lah kat situ. Jadi jumlah darjah kita akan jumlahkan semua sama dengan 16. Jumlah darjah mestilah dalam nombor genap. Okey, nanti kita akan lihat kenapa jumlah darjah dalam nombor genap. Ada kaitan dengan bilangan tepi nanti. Okey, contoh 2. Bilangan bucu, kita senaraikan semua bilangan bucu iaitu 6. Bilangan tepinya iaitu 8. Jadi kita dah tengok dah tadi. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi bilangan tepi NE sama dengan 8. Okey, jadi set bucu V sama dengan, okey, kita senaraikan semula set bucu A, B, C, D, E dan F. Walaupun ni bucu terpencil tapi masih lagi dipanggil sebagai bucu. Okey, set tepi. Okey, set tepi E sama dengan AB. Okey, AB dan AB. Jadi dia sebab berbilang tepi, jadi kita akan tulis 2 kali. Pasangan tersebut kita akan tulis 2 kali. Okey, kemudian AC, BC, BD, CD, DE dan seterusnya EE. Okey, jadi untuk gelung, cara kita menulis tepi itu ialah E dan berakhir dengan E. Jadi dia ulang huruf ataupun bucu yang sama. Okey, jadi jumlah darjah iaitu hasil tambah darjah untuk bucu sama dengan 2 kali E. Okey, 2 kali ganda tepi. Seperti yang saya dah nyatakan sebelum ni tadi. Itu sebab jumlah darjah mestilah dalam nombor genap. Okey, cuba kita tengok contoh di atas. Jadi bilangan darjah, hasil tambah darjah ialah 2E, maka 2 darab dengan 8. Jadi bilangan tepi kita ada 8. Jadi kita akan dapat 16. Itulah sebabnya kenapa jumlah darjah mestilah dalam nombor genap.
Okey, seterusnya pergi kepada graf mudah. Okey, graf mudah ialah graf yang tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat hanyalah graf yang mempunyai satu tepi yang menghubungkan sepasang bucu. Okey, jadi kita ada PQ, kita ada QR, RS dan SQ. Setiap satu tepi hanya akan menghubungkan sepasang bucu sahaja. Setiap pasang bucu adalah berkait dengan selebih-lebihnya satu tepi. Maksudnya, setiap pasang bucu tak boleh mempunyai lebih daripada satu tepi. Jadi, yang itu adalah untuk berbilang tepi. So, kalau lebih daripada satu, maksudnya dia ialah berbilang tepi lah. Sebagai contoh, kita ada bucu R dan S dihubungkan oleh tepi RS. Okey, seterusnya jenis yang kedua ialah bukan graf mudah. Jadi yang atas tadi kita ialah graf mudah, yang bawah ialah bukan graf mudah. Bezanya ialah sama ada mempunyai berbilang tepi dan mempunyai gelung, atau ada berbilang tepi ataupun hanya mempunyai gelung sahaja. Okey. Jadi ini bukanlah graf mudah. Okay, seterusnya, contoh 3, latih diri 5.1a dalam buku teks. Soalan nombor 3, lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, diberi set bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi set bucu boleh juga diwakili oleh nombor. Dan set tepi 16, 26, 36, 34, 35, 45 dan 56. Jadi kita kena lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Yang pertama, kita akan lukis dulu bintik ataupun bucu. Ada 6 bucu. Okey, gunakan dot. Seterusnya kita akan sambungkan setiap bucu tersebut berdasarkan pasangan tepi yang diberi, iaitu 16. Okey. Kemudian 1 ke 6. Kemudian kita ada 26, kita sambungkan 2 ke 6, 36, 34, 35, 45 dan 56. Jadi kita ikut je urutan yang diberikan dalam setiap set tersebut. Jadi inilah graf mudah yang kita peroleh daripada maklumat yang diberi. Okey, soalan nombor 4, lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, jadi kita ada set bucu iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita ada set tepi. Okey, cuba kita kenal pasti dulu. Okey, yang mana yang dipanggil sebagai berbilang tepi dan gegelung. Okey, 1, 5 dan 1, 5. Jadi kita nampak di sini ini ialah berbilang tepi. Okey, 35, 35 juga berbilang tepi. 1, 1, 3, 3. Okey, ini adalah gegelung. Maksudnya dia bermula dari bucu 1 dan berakhir di bucu 1 juga. Okey, sama dengan 3, 3 tadi. Kemudian kita ada 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3 dan 4, 5. Jadi kita dah kenal pasti tadi berbilang tepi dan gegelung. Jadi kita lukiskan bintik ataupun bucu. Okey, kita ada 5 bucu. Seterusnya kita akan ikut susunan 1, 5, 1, 5. Jadi maksudnya 1, 5, 1, 5. Jadi ada 2 tepi untuk 1, 5. Kemudian kita ada tepi 3, 5. 2 kali juga. Jadi kita boleh buatlah satu garis lurus, satu lagi melengkung, garis lengkung, ataupun dua-dua garis lengkung pun boleh, tak ada masalah. Seterusnya kita ada gegelung 1, 1 dan gegelung 3, 3. Yang lain tu kita terus sambung 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3 dan 4, 5. Jadi bentuk graf yang dilukis ni sebenarnya mungkin tak sama dengan apa yang orang lain lukis. Jadi cara kita melukis, mula-mula kita melabel setiap bucu, jadi menjadikan mungkin graf kita tak sama dengan graf orang lain. Tapi masih lagi betul.
asalkan kita memenuhi ciri-ciri maklumat yang telah diberikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada graf terarah dan graf tak terarah. Jadi apakah maksud graf terarah dan graf tak terarah? Okey, seperti yang kita lihat di sini, perbandingan antara graf terarah dan graf tak terarah. Okey, untuk graf terarah kita akan nampak pada tepinya ada anak panah. Anak panah ni yang menghala. Okey, jadi maksudnya dia ada arah dia lah. Dari bucu A ke C. Bucu A ke bucu B dan bucu B ke bucu C. Jadi arah ni yang menentukan pasangan tepinya nanti. Okey, kita senaraikan set bucu, iaitu bucu A, B dan C, dan set tepi A, B, AC dan BC. Jadi kita kena ikut anak panah dia, iaitu AB, AC dan BC. Okey, tepi-tepi mestilah pasangan bertertib. Jadi kita kena ikut urutan. Kalau dia mula dari A dan berakhir dengan C, kenalah tulis AC. Jadi untuk graf terarah, AB tak sama dengan BA. Okey. Jadi memang tak sama sebab kena ikut urutan dan arahnya. Okey, manakala untuk graf tak terarah, sama juga, dia punya bucu ialah A, B dan C. Untuk set tepi, iaitu AB, AC dan BC. Atau kita boleh juga tulis set tepi BA. Jadi walaupun AB sama juga dengan BA sebab dia tak terikat dengan arah. Okey, CA dan CB. Jadi kita boleh tulis mana-mana dulu huruf, sama ada AC ataupun CA. Bagi graf tak terarah, okey, darjah dia ada bilangan darjah masuk ke bucu A dan bilangan darjah keluar dari bucu A. Jadi oleh kerana tepi tersebut mempunyai arah, maka darjah dia juga akan ada yang keluar ataupun masuk. Okey, kita tengok satu persatu. Sebagai contoh, di bucu A kita ada darjah masuk di in, iaitu kosong. Jadi kalau kita tengok kat sini, kedua-dua tepi menghala keluar. Jadi tak adalah yang masuk. Jadi kedua-duanya keluar. Jadi tak ada yang masuk. Maksudnya D in sama dengan kosong. D out sama dengan 2. Jadi ada 2 tepi yang keluar kat sini. Jadi D out A sama dengan 2. Jadi jumlah darjah untuk bucu A ialah 2. Untuk bucu B, kalau kita lihat di sini, okey, kita tengok yang masuk kita ada 1 dan yang keluar kita ada 1, iaitu BC. Jadi jumlah dia ialah DB sama dengan 2. Manakala untuk C pula, okey, D in untuk C sama dengan 2. Maksudnya dua-dua sekali masuk, tapi D out untuk C sama dengan kosong. Jadi yang C tu tak ada pula yang keluar. Jadi jumlah darjah untuk C sama dengan 2. Jadi jumlah darjah sama dengan 6. Jadi kita jumlahkan darjah untuk setiap bucu. Jadi 2, 4, 6. Okey, jadi sama juga dengan graf tak terarah tadi. Okey, graf tak terarah sebab dia tidak terikat dengan arah. Jadi setiap bucu kita hanya kira saja bilangan tepi yang menghubungkan bucu tersebut dengan bucu lain. Jadi kita sama bagi setiap bucu, iaitu 2, 2 dan 2. Jadi jumlah darjahnya ialah 6. Okey, contoh bagi graf terarah ialah seperti rangkaian jalan raya sehala. Maksudnya jalan raya tu hanya menghala satu hala saja. Contoh lain, rangkaian tenaga elektrik dan carta organisasi. Jadi ini semua yang sehala. Dan contoh untuk graf tak terarah, rangkaian jalan raya 2 hala. Jadi boleh pergi ke dua-dua hala. Rangkaian penerbangan antarabangsa, pergi dan balik. Rangkaian transit aliran ringan. Jadi sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain yang mewakili graf terarah ataupun graf tak terarah. Seterusnya ialah graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Jadi apakah graf
berpemberat tersebut. Okey, sebagai contoh kita ada satu graf dan pada bahagian tepinya kita nampak ada nombor di situ. Jadi nombor tersebut sebenarnya ialah dipanggil sebagai pemberat. Pemberat tersebut mewakili kos atau masa ataupun jarak. Dan biasanya panjang tepi tidak mengikut skala. Jadi bila kita lukis ni tidaklah mengikut skala, maksudnya mungkin 5, 4, 2, boleh saja dia menjadi panjang dia sama, tapi yang kita nak tekankan ataupun yang kita nak lihat ialah pemberat tersebut, iaitu angkanya. Okey, graf tak berpemberat, okey, seperti yang kita dah nampak dalam graf-graf yang sebelum tadi, iaitu tak ada apa-apa nombor di tepinya. Okey, setiap tepi mempunyai angka pemberat. Okey, jadi ini adalah graf berpemberat, manakala untuk graf tak berpemberat tiada nilai atau angka diberi pada tepi. Okey, sebagai contoh, rangkaian jalan raya antara bandar. Jadi kalau tengok graf berpemberat, rangkaian jalan raya antara bandar, bucu mewakili bandar dan pemberat mewakili jarak dalam kilometer. Okey, boleh juga pemberat tersebut mewakili masa ataupun kos. Okey, jadi sebagai contoh, ini adalah bucu mewakili bandar-bandar. Okey, ada KL, Ipoh, Kuala Selangor, Seremban dan Kuantan. Manakala pemberat ataupun nombor yang berada di tepi ni adalah mewakili jarak antara bandar tersebut. Okey, contoh bagi graf tak berpemberat seperti rangkaian sosial, iaitu setiap bucu mewakili individu, manakala tepinya pula adalah hubungan antara individu tersebut, sama ada mungkin hubungannya adalah kawan ataupun rakan sekerja, ada ketua jabatan dan sebagainya. Jadi dalam rangkaian sosial kita tidak dapat mengukur hubungan dengan angka. Seterusnya kita pergi ke contoh 4. Raja di sebelah menunjukkan satu graf. Soalan A, nyatakan sama ada graf itu ialah graf terarah atau graf tak terarah. Soalan B, nyatakan semua laluan dari A ke D tanpa melalui C dan dari B ke E. Okey, jadi soalan A, kita nampak di sini tak ada arah, jadi maksudnya ialah graf tak terarah. Jadi ini ialah jenis graf tak terarah. Okey, soalan B, nyatakan semua laluan dari A ke D tanpa melalui C. Jadi maksudnya A ke D tanpa melalui C. Jadi apa yang kita ada iaitu A, B, D. Okey, ataupun A, B, E, D. Jadi sebab kita tak boleh lalu C, kita akan lalu laluan yang lain. B2, dari B ke E. Jadi dari B ke E kita ada BE ataupun BDE. Okey, walaupun nampak macam soalan tu ringkas je, dari B ke E, jadi sebenarnya dia ada laluan lain iaitu BDE. Okey, laluan lain ialah BCDE. Okey. Contoh 5. Graf berpemberat di sebelah menunjukkan pelbagai laluan yang boleh digunakan oleh Ahmad untuk pergi ke kedai dari rumah. Pemberat di tepi graf menunjukkan jarak dalam kilometer. Jadi dari rumah ke kedai, ini adalah laluan yang Ahmad perlu lalui. Soalan A, tentukan laluan yang paling dekat bagi Ahmad bergerak dari rumahnya ke kedai. Berapakah jarak perjalanan tersebut? Jadi untuk soalan A, kita perlu lihat jarak mana yang paling dekat. Okey, jadi kita kena tengok pemberat dia, laluan mana yang akan diambil. Jadi untuk soalan A, laluan terdekat dan jaraknya. Okey, kita akan pilih laluan A, C dan E. A, C, D, E. Kenapa kita pilih A, C, D, E? Okey, A, C, D jumlahnya ialah 6. Okey, manakala kalau dia lalu A, B, D,
jumlah jarak yang dilalui ialah 7. Jadi kita nak jarak yang terdekat, jadi kita kena buat laluan A, C, D dan E. Jadi jumlah jaraknya ialah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8 km. Okey, untuk soalan B, jika satu daripada laluan selain daripada laluan D ke E yang dinyatakan dalam jawapan di A ditutup akibat kerja-kerja membaiki kerosakan jalan, tentukan jarak perjalanan baharu dalam kilometer bagi Ahmad bergerak dari rumah ke kedai. Okey, apa maksud soalan ni? Maksudnya ialah ada satu jalan yang akan ditutup. Kalau kita ikut laluan A tadi, laluan soalan A, maksudnya kita akan lalu A, C, D dan laluan ni ditutup kerana kerja-kerja membaiki kerosakan. Jadi tentukan jarak perjalanan baharu. Jadi maksudnya Ahmad akan melalui laluan A, B, D dan E. Jadi laluan baharu Ahmad perlu melalui bucu B. Jadi A, B, D, E. Jarak perjalanannya ialah 2 tambah 5 dan tambah 2 sama dengan 9 km. Okey, seterusnya kita pergi kepada subgraf. Okey, penyelesaian satu masalah hanya boleh melibatkan sebahagian daripada suatu rangkaian. Okey, dalam satu rangkaian yang besar, kita boleh ambil sebahagian daripada graf tersebut dan kita panggil dia sebagai subgraf untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sebagai contoh, kita ada graf G. Okey, graf G ni kita ada bucu A, B, C, D, E dan tepi seperti yang ditunjukkan. Okey, subgraf maksudnya ialah kesemua atau sebahagian daripada suatu graf. Jadi kalau ini ialah graf G, maksud dia ialah kesemua. Ini adalah subgraf. Jadi semua ni adalah subgraf juga bagi graf G ataupun sebahagian daripada graf tersebut. Okey. Jadi subgraf S menggunakan simbol S bagi graf G ialah seperti rajah yang disenaraikan. Jadi contohnya kalau kita ada subgraf bagi graf G ialah EB. Jadi EB ni adalah subgraf bagi graf G ataupun BDE. Jadi pada bahagian ni BDE subgraf. Termasuk juga ABCDE. Jadi semua sekali untuk laluan yang luar ni kita panggil sebagai subgraf dan seterusnya yang lain juga. Asalkan semua bucunya sama dengan graf G tersebut. Kesemua set bucu dan set tepi ialah subset bagi graf G. Ini yang saya nyatakan tadi. Maksudnya semua bucu dan set tepinya mestilah daripada graf G. Maksudnya tak boleh ada bucu yang selain daripada graf G. Tiba-tiba ada satu bucu yang berlabel L contohnya. Jadi itu bukanlah subgraf bagi graf G. Pokok. Pokok ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, untuk pokok ni dia ada syarat dia. Terdapat satu dan hanya satu laluan dari satu bucu ke mana-mana bucu yang lain. Okey. Dan pokok mestilah graf mudah, tiada gegelung atau berbilang tepi untuk memenuhi syarat yang pertama tadi. Dan graf itu adalah berkait, semua bucu boleh dicapai. Jadi tak boleh ada bucu terpencil. Secara umum, bilangan tepi adalah kurang satu daripada bilangan bucu. Maksudnya, bilangan set tepi sama dengan bilangan set bucu tolak 1. Maksudnya, set tepi ni mestilah mempunyai angka kurang 1 daripada set bucu. Okey, contoh 6. Tentukan sama ada setiap graf berikut ialah pokok. Jika bukan pokok, terangkan jawapan anda. Okey, kita tengok ada 4 graf di sini. Okey, yang pertama, kita kenal pasti dulu. Bandingkan dengan semua syarat yang diberikan. Okey, jadi yang ini ialah graf bukan pokok. Okey, graf ini ialah bukan pokok kerana terdapat berbilang tepi. Jadi kita dah kenal pasti kat sini ada berbilang tepi. So bukan pokok lah.
Untuk soalan B, okey, jika kita lihat di sini, sebenarnya ia ialah graf bukan pokok kerana terdapat lebih dari satu laluan untuk ke satu bucu. Maksudnya sebagai contoh, kalau kita nak bergerak dari bucu ini yang bawah ke bucu yang hujung, sepatutnya dia mesti ada satu laluan sahaja. Tapi kita boleh ada dua laluan di sini, iaitu laluan yang pertama kita lalu titik tengah ni, 1, 2, 3. Laluan yang kedua kita boleh lalu juga yang bucu di atas. Jadi kita akan melalui 4 bucu, 1, 2, 3, 4. Jadi dia tidak memenuhi syarat sebagai pokok. Okey, untuk yang C, kita ada nampak gegelung di sini. Jadi graf tersebut bukan pokok sebab terdapat gegelung. Dan untuk graf D, kita dah nampak ada bucu terpencil di sini. Maksudnya dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Graf itu adalah berkait, semua bucu boleh dicapai. Okey, jadi terdapat bucu terpencil. Seterusnya pergi ke contoh 7. Raja di sebelah menunjukkan satu graf G, kenal pasti dan lukis dua pokok berlainan yang melibatkan kesemua bucu. Jadi kalau kita lihat di sini, daripada graf G yang kita bincangkan tadi, okay, kita perlu melukis dua pokok yang berlainan untuk kesemua bucu. Jadi maksudnya perlu melibatkan semua bucu A, B, C, D dan E. Okey, bilangan bucu kita ada 5 dan bilangan tepi kita ada 7. Seperti yang diberikan syarat tadi, bilangan tepi mestilah kurang satu daripada bilangan bucu. Jadi kalau kita lihat kat sini, yang bilangan tepi ialah 7, manakala bilangan bucu ialah 5. Jadi berapa yang kita perlu gugurkan? Okey. So kita perlu gugurkan 3 tepi untuk menghasilkan tepinya 4. Okey, jadi kita akan lukis pokok yang pertama, iaitu pastikan semua bucu ada, iaitu bucu A, B, C, D dan E. Dan kemudian kita akan lukis tepinya, iaitu ada 4 tepi. Jadi A, B, B, C, B, D dan B, E. Bentuk lain ataupun pokok lain kita boleh lukis sebegini. Pastikan semua bucu A, B, C dan E dilukis, dan kemudian kita sambungkan dengan 4 tepi, iaitu AE, EB, BC dan BD. Jadi ini cara mudah untuk kita mengenal pasti berapakah bilangan tepi yang kita perlu lukis. Okey, bila melibatkan semua bucu. Okey, jadi kita boleh lihat berapa yang kita perlu gugurkan. Terdapat beberapa lagi pokok boleh dilukis bagi graf G yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi sebenarnya bukanlah terhad kepada dua jawapan ni saja. Okey, jadi sebenarnya kita boleh lukis beberapa lagi pokok yang sesuai, yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Seterusnya, mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Jadi sebenarnya pelbagai maklumat seperti jadual, tugasan, hubungan, kita boleh tukarkan dalam bentuk rangkaian. Kita wakilkan dalam bentuk rangkaian supaya ia nampak lebih mudah difahami. Contoh 8, wakilkan rangkaian kawasan setempat LAN yang terdiri daripada 4 unit komputer, 2 pencetak dan 1 pengimbas yang dihubungkan melalui pelayan ataupun server. Okey, jadi sebenarnya ini adalah maklumat satu rangkaian kawasan. Jadi kita perlu wakilkan dalam bentuk rangkaian. Okey, pertama sekali kita tengok semua peranti ataupun komponen tersebut dihubungkan ke pelayan. Jadi kita boleh susunlah. Kita akan buat setiap bucu mewakili setiap peranti, iaitu komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, pencetak 1, pencetak 2 dan pengimbas. Ada 1 pengimbas. Jadi ini adalah rangkaian untuk soalan yang diberikan tadi.
Contoh 9. Raja di bawah menunjukkan pelan lantai sebuah rumah. Wakilkan setiap ruang dalam pelan itu dengan rangkaian. Jadi ini adalah pelan lantai sebuah rumah. Kalau kita lihat, kita ada dapur, ruang makan, bilik tidur utama, ruang tamu, bilik tidur kedua dan bilik tidur ketiga. Kemudian kita ada tandas yang dihubungkan pada kedua-dua bilik. Bilik tidur ni terhubung dengan tandas tersebut. Jadi ini adalah pintu masuk lah. Okey, bagaimana kita nak mewakilkan setiap ruang tersebut dalam bentuk rangkaian? Okey, yang pertama kita tengok laluan utama. Jika kita lihat, semuanya dihubungkan oleh laluan utama. Okey, jadi laluan utama yang pertama. Kemudian kita akan lihat laluan utama menghubungkan bilik tidur 2, bilik tidur 3, bilik tidur utama, ruang makan dan dapur, dan satu lagi ialah ruang tamu. Dan antara bucu, dapur dan ruang makan dihubungkan oleh pintu. Jadi ada pintu. Bila ada pintu, maksudnya ada hubungan kat situ, berkait. Jadi kita boleh lukiskan tepinya. Sama juga dengan tandas. Okay, tandas ni dikongsi oleh bilik tidur 2 dan 3. Jadi kita boleh hubungkan tandas tersebut dengan bilik tidur 2 dan bilik tidur 3. Contoh seterusnya, seorang pemandu pelancong perlu membawa sekumpulan murid untuk melawat 10 tempat menarik di sekitar Bandar Melaka. Dalam rangkaian di sebelah, pemberat mewakili jarak dalam kilometer di antara 10 tempat itu. Cari jarak optimum yang perlu dilalui untuk meliputi kesemua tempat menarik tersebut. Okey, jadi untuk soalan macam ni, kalau kita lihat dia dah berikan pemberat. Pemberat ni mewakili jarak. Okey, setiap bucu ni mewakili tempat menarik yang akan dilawati. Jadi untuk pelancong ni, kita perlu melalui semua bucu ataupun tempat tersebut. Okey, mestilah sekali sahaja. Okay, jadi kita kena pergi ke semua tempat. Kita tak bolehlah lalu tempat yang sama 2 kali. Jadi untuk maksud jarak optimum tu, kita akan cari jarak yang terpendek. Jadi soalan ni memang memerlukan analisis yang tinggi. Kita kena cuba jaya. Okay, sebab kita kena tengok dulu laluan mana yang akan menghasilkan jumlah jarak terdekat, paling optimum. Okey, jadi laluan optimum untuk soalan ni, kalau kita lihat kat sini, tiada pilihan lain, dia akan mula dari sini. Okey, jadi untuk bucu yang pertama, dia akan melalui 12 km. Seterusnya dia akan pergi ke bucu yang kedua, bucu yang ketiga 7 km. Okey, seterusnya 20 tambah 6 tambah 19. Okey, tambah 13, tambah 3, tambah 16 dan tambah 5. Jadi maksudnya dia telah melalui semua bucu dan jumlah jaraknya adalah yang paling optimum. Okey, jadi jumlah jaraknya ialah 101 km. Okey, untuk bab rangkaian, seperti yang kita dah pelajari, ia adalah bab yang ringkas, tetapi banyak konsep baharu yang kita telah pelajari untuk mengaitkan dengan graf. Jadi ini adalah sebahagian daripada teori graf yang luas. Okey, jadi sehingga kita bertemu lagi untuk video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.